TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya hos anda Nisa K. Hari ini sama-sama kita akan berbincang mengenai mata pelajaran biologi. Sebelum itu kita lihat siapa guru penyampai kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Baiklah calon-calon SPM sekalian, bagi membantu siaran kita pada hari ini, kita ada jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. Jadi dengan itu ingin saya jemput atau mempersilakan guru penyampai kita pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad Farid daripada SMK Aikroh Melaka. Selamat datang Cikgu Farid. Terima kasih Nisa. Cikgu, untuk calon-calon SPM hari ini kita akan berbincang bagi mata pelajaran biologi, betul? Ya, betul. Baik, saya tak nak buang masa, kita serahkan kepada Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan fokus kepada subjek biologi, di mana fokus kita hari ini lebih kepada kertas 2. Jadi anda bersama saya Cikgu Farid dari SMK Aikroh. Jadi kita lihat apakah skop kita pada hari ini, iaitu kita hari ini akan membincangkan tentang skor biologi soalan struktur dan juga esei. Jadi fokus kita hari ini lebih kepada bahagian B dan juga bahagian C. Baik. Jadi cikgu akan bincang tentang bahagian B dan bahagian C. Terlebih dahulu ingin kita pergi lihat kepada format soalan. Jadi kalau anda lihat bahagian B ini kita ada 2 soalan dan murid-murid hanya perlu menjawab satu sahaja soalan. Baik. Manakala bahagian C ada 1 soalan wajib yang murid-murid perlu jawab. Jadi jumlah markah yang diperuntukkan untuk bahagian B adalah 20 markah dan bahagian C 20 markah, menjadikan soalan isi berjumlah 40 markah. Okey. Kita teruskan. Dari antara tips yang cikgu boleh berikan kepada murid-murid adalah kita kuasai homeostasis. Apa itu contoh homeostasis? Jadi kita lihat, kita ada beberapa contoh homeostasis. Antaranya ialah suhu badan, aras gula, tekanan separa karbon dioksida, tekanan darah dan juga pengosmokawal aturan air di ginjal. Baik. Jadi kalau murid-murid kuasai homeostasis ni, insya-Allah ada beberapa perkara ataupun beberapa soalan berkaitan dengan homeostasis ini murid dapat jawab dengan baik. Okey, yang kedua mungkin cikgu boleh berikan tips yang kedua iaitu kuasai mekanisme penting yang terdapat dalam biologi. Antaranya ialah pam natrium kalium, tindakan enzim, pernafasan manusia dan juga haiwan, denyutan jantung, bagaimana jantung kita berdegup. Okey, kemudian kita ada bagaimana mekanisme pembekuan darah berlaku dan juga pergerakan dan gerak alih dalam manusia dan haiwan. Pada masa yang sama untuk tingkatan 5 kita ada pembukaan dan juga penutupan stoma. Baiklah, tanpa meninggalkan masa kita lihat contoh soalan biologi untuk esei. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama iaitu contoh soalan bagi penyesuaian. Okey, kita lihat soalannya ialah darjah menunjukkan sejenis tumbuhan yang hidup di habitat paya. Jadi terangkan penyesuaian daun dan akar. Jadi kata kunci dekat situ, kata tugas dekat situ adalah terangkan. Apa yang ingin dinyatakan adalah penyesuaian daun dan juga akar tumbuhan dalam keadaan kepekatan garam yang tinggi dan juga kandungan oksigen yang rendah di habitat paya itu. Jadi markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Jadi murid-murid, untuk soalan ini fokus kita adalah terarah kepada daun dan juga akar dalam keadaan garam yang tinggi dan juga dalam keadaan oksigen yang rendah. Okey, kita lihat contoh jawapan. Jadi apa yang kita boleh jawab dekat sini, kita fokus pada satu-satu dulu. So kita jawab daun dahulu. Okey, yang pertama murid-murid boleh jawab daun berkutikel tebal. Okey, bila kita nyatakan fakta dekat situ, kita kena nyatakan penerangan yang sesuai, iaitu penerangannya adalah mengurangkan kadar transpirasi. Okey, daun yang kedua, ciri yang kedua adalah daun sukulen. Nah, kamu boleh tulis dekat situ, penyesuaian terdapat pada gambar ialah daun bersifat sukulen. Boleh dekat situ. Kemudian berikan penerangannya iaitu dapat menyimpan air yang banyak. Okey. Kemudian kita tengok penyesuaian yang seterusnya iaitu daun mempunyai struktur khas yang dinamakan sebagai hidatot. Jadi di paya ni ada struktur khas yang dipanggil hidatot, di mana hidatot ini dapat menyingkirkan garam yang berlebihan. Okey, kemudian kita ada
daun tua. Daun yang tua ni ada faedah ni juga, iaitu dia dapat menyimpan garam, dan pada masa yang sama apabila garam itu telah banyak, daun itu akan gugur. Okey. Jadi kalau kita tengok akar pula, akar bercabang luas. Okey, sebagai contoh dekat sini, supaya dia dapat memberikan sokongan daripada tumbang di tiup angin yang kuat di kawasan pantai tadi. Okey, yang kedua kita ada akar pernafasan pneumatofor yang tumbuh tegak, yang berfungsi sebagai membenarkan pertukaran gas dengan atmosfera. Jadi bila satu fakta, satu penerangan. Satu fakta, satu penerangan. Okey, kita lihat mungkin ada satu lagi ciri yang sesuai, iaitu subsel akar pokok yang terdapat pada paya bakau ini mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada air laut. Jadi bila kandungan garam dia tinggi, maka dia dapat mengelakkan subsel akar kehilangan air secara osmosis. Okey, itu penyesuaian yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua murid-murid, kita lihat kepada rajah, iaitu rajah ini dia menunjukkan kepada tisu X dan juga tisu Y. Jadi bila dia menunjukkan pada tisu X dan tisu Y, soalan dia adalah terangkan dua penyesuaian tisu X dalam pengangkutan air dan garam mineral, serta dua penyesuaian tisu Y untuk pengangkutan bahan organik. Jadi apa yang kita boleh nyatakan dekat sini, fokus pada penyesuaian X dan juga penyesuaian Y. Okey, untuk penyesuaian X, kita lihat X ini tersusun memanjang dari hujung ke hujung untuk membentuk turus yang berterusan. Jadi bila tersusun memanjang dari hujung ke hujung, dia dapat mengangkut air dari akar kepada daun. Jadi kenal pasti dulu apakah tisu X. Okey, pada masa yang sama, dia mempunyai penebalan lignin yang tidak sekata untuk memberikan kekuatan supaya tidak ranap ataupun menyokong pokok daripada lenturan. Okey, kemudian kita tengok penyesuaian yang seterusnya, iaitu mempunyai trakit dan penebalan lignin dan juga liang untuk membenarkan pergerakan air ke sel trakit yang bersebelahan. Okey, tadi kita dah fokus pada tisu X, sekarang ni kita fokus pada tisu Y. Tisu Y, kenal pasti dulu apakah tisu Y, iaitu flowworm. Jadi flowworm ini mempunyai tiup tapis yang tidak mempunyai nukleus, ribosom dan bakul. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan sukrosa melalui tiup tapis tersebut. Okey, yang kedua kita ada mempunyai plat tapis berliang daripada kedua-dua hujung. Supaya apa? Supaya membolehkan sebatian organik mengalir dari satu tiup tapis ke tiup tapis yang seterusnya. Okey, dan penyesuaian yang terakhir mungkin dekat situ mempunyai sel rakan. Jadi sebelah flowworm ni ada sel rakan yang mempunyai banyak mitokondria. Bila dia mempunyai banyak mitokondria, maka dia dapat membekalkan tenaga yang mencukupi untuk pengangkutan sukrosa secara pengangkutan aktif. Okey, jadi kita tengok contoh soalan perbandingan. Saya bagi satu contoh, mungkin Nisa sempat okey, kita bagi satu contoh untuk murid-murid semua. Soalan perbandingan, dekat sini kita ada gambar, iaitu gambar Raja 1 menunjukkan perkembangan yang berlaku dalam M, dan gambar Raja 2 ini menunjukkan perkembangan yang berlaku dalam N. Jadi kenal pasti dulu apakah M, apakah N. Kemudian kaitkan dengan Raja 1 dan juga Raja 2. Okey, jadi murid-murid, soalan kata banding dan beza. Kalau banding dan beza mesti ada persamaan dan juga perbezaan. Jadi markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. Jadi untuk soalan ini murid-murid, kita mulakan dengan persamaan dulu. Mudah saja, ayat ni gunakan perkataan kedua-duanya ataupun kedua-dua rajah menunjukkan apa. Jadi lagi kat sini, kedua-duanya menjalani proses mitosis, kedua-duanya menjalani proses meiosis, dan kedua-duanya menghasilkan gamet untuk persenyawaan tumbuh-tumbuhan. Manakala bila dah ada persamaan, kita jawab pula perbezaan. Jadi perbezaan murid-murid boleh buat dalam bentuk ayat ataupun jadual yang lengkap. Ini penting, jadual mesti berfungsi dan mempunyai ayat yang lengkap. Okey, contoh kita lihat. Yang pertama kita lihat gambar Raja 1, iaitu merupakan proses pembentukan debunga. Lawan dia pembentukan pundi embrio. Okey, perbezaan yang kedua adalah berlaku di mana? Berlaku di pundi debunga di enter dan berlaku di tisu nacellus dalam ovule. Perbezaan ketiga melibatkan sel induk microspora dan lawan dia adalah melibatkan sel induk megaspora. Okey, perbezaan-perbezaan lain anda boleh lihat di situ, menghasilkan 4 sel microspora yang tetrad ataupun menghasilkan 4 sel megaspora, dan setiapnya akan berkembang menjadi 4 debunga. Dan untuk Rajah 2 tadi, dia menghasilkan 1 sel megaspora berkembang, manakala megaspora yang lain akan merosot. Okey, dan nukleus debunga bermitosis sekali, lawan dia adalah nukleus sel megaspora bermitosis sebanyak 3 kali. Okey, perbezaan-perbezaan lain adalah
nukleus dia bunga bermitosis sekali dan memitosis sebanyak 3 kali, 2 nukleus terhasil dan lawan dia adalah 8 nukleus terhasil. Okey, jadi dekat situ. Cikgu, ini adalah contoh menjawab menggunakan jadual dan memastikan jadual itu lengkap. Ya, betul. Untuk memastikan calon-calon SPM tidak kehilangan markah. Baiklah, kita nak berhenti seketika sebelum kita sambung perbincangan kita. Jangan ke mana-mana, kembali ke Sukses SPM 2022 pecutan selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 pecutan bersama saya Nisa K dan Cikgu Farid membincangkan mata pelajaran biologi memfokuskan kepada bahagian B dan C di kertas 2. Kita tak nak buang masa, Cikgu Farid, kita bersedia? Bersedia. Baik, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya murid-murid. Jadi murid-murid, kita akan fokus kepada soalan esei berbentuk proses pula. Baik. Okey, untuk soalan esei berbentuk proses, harus murid-murid kuasai proses-proses penting yang terdapat dalam biologi, kuasai gambar, kuasai proses, barulah murid-murid boleh menjawab kertas 2 dengan baik. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah rajah menunjukkan 2 gamit jantan yang akan memasuki pundi embrio untuk menjalankan proses persenyawaan dalam tumbuhan berbunga. Terangkan proses persenyawaan tersebut. Jadi, jika melibatkan 2 gamit jantan masuk pula dalam pundi embrio, kenal pasti mestilah persenyawaan itu adalah persenyawaan ganda 2. Baik. Jadi, untuk menjawab soalan ini kita kaitkan apa? Okey, pertama kita kaitkan apabila tiba di pundi embrio, tiup dia bunga akan menembusi ovul untuk melalui mikropil. Apabila dia telah melalui mikropil, maka nukleus tiup tadi akan merosot. Manakala kedua-dua gamit jantan tadi akan mula memasuki pundi embrio. Jadi kaitkan 2 gamit jantan ni. Apa yang berlaku pada gamit jantan yang pertama? Gamit jantan yang pertama tadi akan mensenyawakan sel telur untuk menghasilkan zygote yang diploid. Okey, jadi gamit jantan yang kedua pula akan bercantum dengan 2 nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid. Jadi dekat sini fokus kita lebih kepada zygote diploid dan juga endosperma yang triploid. Baik. Maka proses ini dinamakan sebagai apa murid-murid? Proses persenyawaan ganda 2 dalam tumbuhan berbunga. Okey, kuasai proses ini. Baik. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua lebih kepada kawasan paya bakau ya murid-murid. Jadi dekat sini murid-murid kita lihat kita ada 3 zon utama, iaitu zon 1, zon 2 dan juga zon 3. Soalannya berbunyi terangkan proses pengkolonian dan sesaran. Jadi kata kunci dekat situ pengkolonian dan sesaran. Bila koloni dan sesar maknanya ada tumbuhan lain yang akan menyesarkan yang lain-lainnya. Jadi dekat sini murid-murid harus kuasai apa? Kuasai apakah jenis tumbuhan, apakah jenis akar yang terdapat pada setiap zon. Okey, kita mulakan dengan zon yang pertama, iaitu dikenali sebagai zon garis pantai. Di mana zon garis pantai ini terdiri daripada tumbuhan Avicennia, iaitu pokok api-api, dan juga Soneratia, iaitu pokok perapat. Jadi pokok-pokok ini dia mempunyai sistem akar yang meluas atau dikenali sebagai pneumatophore. Jadi bila adanya pneumatophore, dia akan memerangkap lumpur, memerangkap bahan organik yang dibawa oleh air yang pasang. Maka apa yang berlaku? Berlakulah pengumpulan lumpur secara beransur-ansur. Bila berlaku pengumpulan lumpur, maka tanah tadi akan menjadi tinggi dan padat. Bila tanah tadi menjadi tinggi dan padat, maka tidak sesuai untuk pokok yang pertama tadi, iaitu Avicennia dan Soneratia. Maka Rhizopora akan menyesarkan pokok spesies perintis di zon yang pertama tadi. Maka berlakulah proses sesaran. Okey, apabila kita dah sesarkan pokok zon yang pertama tadi, maka zon yang kedua akan muncul, iaitu zon tengah. Zon tengah pula terdiri daripada pokok Rhizopora. Rhizopora ni dikenali sebagai pokok bakau minyak. Apa ciri-ciri akar dia? Dia ada akar jangkang yang berselirat, di mana akar ini akan memerangkap ranting, lumpur dan juga tanah. So bila diperangkap ranting, lumpur dan juga tanah, maka dia akan menyekat aliran-aliran arus dan menyebabkan berlaku pemendapan yang lebih pantas. Bila berlaku pemendapan, maka tebing tadi akan menjadi lebih tinggi dan kurang sesuai untuk pokok ini tumbuh. Maka apa yang berlaku murid-murid? Dapatkan, ramalkan apa yang berlaku. Akan berlaku proses sesaran lagi, iaitu tanah tadi menjadi tidak sesuai
sesuai, maka Bruguiera pula akan menyesarkan atau menggantikan pokok Rhizophora tadi. Jadi dekat sini zon belakang pun akan terbentuk. Jadi murid menjawab soalan apabila zon 3 tadi terbentuk. Apa itu zon 3? Zon belakang. Baik. Jadi kuasai nama pokok, kuasai jenis akar. Jadi apa yang akar tu buat? Perangkap lumpur, tebing tanah jadi tinggi, tak sesuai untuk hidup, berlaku proses sesaran. Itu saja yang harus murid-murid ingat. Baik. Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua, iaitu soalan berkepentingan. Okey, kat sini kepentingan apa yang cikgu ingin tunjukkan pada murid-murid? Okey, kita lihat yang pertama, iaitu rajah menunjukkan proses persenyawaan yang berlaku dalam tumbuhan berbunga. Rasanya murid-murid dah tahu dah kalau tumbuhan berbunga, persenyawaan dia adalah melibatkan persenyawaan ganda dua. Okey, tapi soalan, adakah soalan tanya yang itu? Okey, kita lihat. Terangkan kepentingan proses persenyawaan tersebut dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Soalan tak tanya tentang proses persenyawaan ganda dua. Sebaliknya, soalan tanya tentang kepentingan persenyawaan tersebut. Baik. Jadi, murid kaitkan dengan apa? Dengan nukleus diploid dan juga triploid yang murid-murid terangkan dalam persenyawaan ganda dua. Markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Okey, kita lihat contoh jawapan yang boleh diketengahkan di sini. Okey, kepentingan yang pertama adalah untuk persenyawaan satu gamet jantan dan sel telur menghasilkan zygote yang diploid. Okey, kita lihat untuk apa. Okey, yang pertama, maklumat genetik dapat diturunkan dari generasi ke generasi dan mengekalkan keadaan haploid dalam gamet untuk membentuk zygote yang diploid. Ini untuk gamet jantan yang pertama. Baik. Yang mensenyawakan sel telur menghasilkan zygote diploid. Okey, jadi satu adalah fakta, dua lagi adalah penerangan berkaitan dengan fakta tersebut. Okey, kita lihat pula kepentingan yang kedua. Persenyawaan satu gamet jantan dan dua nukleus tube akan menghasilkan tisu endosperma yang triploid. Jadi dekat sini tujuan dia untuk apa? Jadi tisu endosperma tadi digunakan untuk berkembang sebelum biji benih menjadi matang dan juga digunakan untuk perkembangan embrio dalam tumbuhan berbunga. Pada masa yang sama, murid-murid, kita boleh nyatakan dekat sini tisu endosperma juga tersimpan dalam cotyledon dan digunakan untuk percambahan biji benih. Okey, dan pada masa yang sama juga ia membolehkan embrio bertahan dalam jangka masa yang panjang dalam keadaan yang tidak sesuai untuk percambahan biji benih. Baik. Jadi dekat sini ada dua kepentingan utama, Nisa. Tadi satu nukleus triploid, satu lagi endosperma yang triploid tadi, nukleus diploid dan endosperma yang triploid. Okey. Kita lihat pada soalan kepentingan yang kedua. Tengok gambar ni, kita dah tahu dah gambar apa. Kat sini kita ada cambium gabus, cambium vascular, ada phloem primer, phloem secunda. Jadi murid-murid dalam minda murid-murid dah boleh nyatakan bahawa ini adalah berkaitan dengan pertumbuhan primer atau pertumbuhan secunda. Disebabkan ada secunda dekat situ, jadi highlight kita ataupun tumpuan kita lebih kepada pertumbuhan secunda. Okey, apa soalan nak tanya dekat sini? Okey, soalan nak tanya terangkan kepentingan pertumbuhan tersebut. Yang pertama, murid-murid kenal pasti dulu apakah jenis pertumbuhan yang dialami oleh pokok ini. So bila murid-murid dah kenal pasti apakah jenis pertumbuhannya, maka barulah murid-murid boleh kaitkan dengan jawapan murid-murid. Okey, kita lihat contoh jawapan yang boleh kita ketengahkan. Okey, yang pertama, apabila ada kepentingan pertumbuhan sekunda, maka kepentingan dia adalah memberikan kestabilan. Macam pokok-pokok balak yang besar, dia stabil sebab apa? Sebab ada kepentingan pertumbuhan sekunda ini. Maka murid-murid bila dia dapat memberikan kestabilan dan sokongan, maka diameter pokok itu sebenarnya akan bertambah dan sesuai dengan ketinggian pokok yang hidup tersebut. Okey, jadi bila diameter dia bertambah, maka dia dapat berikan kestabilan dan sokongan. Okey, kepentingan yang kedua adalah menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan. Baik. Bila adanya tisu xylem dan tisu phloem secara berterusan, maka dapat menggantikan tisu xylem dan phloem yang rosak. Okey. Okey, kita lihat apakah kepentingan lain. Okey, kepentingan seterusnya adalah menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal. Kita tahu pokok balak antara contohnya kulit kayu dia memang kuat dan tebal. Jadi dekat sini untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada pokok tersebut untuk tidak kehilangan air secara berlebihan ataupun ada kecederaan fizikal akibat daripada serangan patogen dan sebagainya.
Okey. Dan kepentingan yang keempat, dia mampu hidup lebih lama. Kalau kita tengok pokok bala ni, dia boleh hidup dalam tempoh yang lama. Jadi dekat sini penting untuk dia untuk meningkatkan peluang bagi dia menghasilkan biji benih. Okey, itu berkaitan dengan apa? Kepentingan pertumbuhan sekunder. Okey, Nisa. Baiklah, cikgu. Berdasarkan contoh jawapan yang telah cikgu terangkan, boleh tak Nisa tanya satu soalan? Boleh ke calon-calon SPM menjawab dalam bentuk point? Atau perlu menulis dalam bentuk perenggan? Okey, Nisa. Jadi untuk perhatian murid-murid semua, apa yang cikgu ingin cadangkan pada murid-murid ialah pertama, menjawab dalam ayat yang lengkap. Bila murid-murid menjawab dalam bentuk point, maka murid-murid akan lebih cenderung untuk membuat ayat yang terlalu pendek dan ringkas. Jadi cadangan saya adalah jawab dalam bentuk ayat lengkap, dan asalkan murid menulis dengan baik, menulis berdasarkan pengetahuan biologi yang baik, maka murid akan dapat menjawab soalan kertas 2 dengan baik. Ya, dan dapat markah. Ya, dapat markah tu yang penting. Yang mungkin. Baiklah, calon-calon SPM, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama saya Nisa K dan Cikgu Farid untuk sukses SPM 2022 pecutan mata pelajaran biologi, kita memfokuskan kepada kertas 2 untuk bahagian B dan C. Kita akan teruskan ya Cikgu Farid untuk berkongsi kepada calon-calon SPM contoh soalan dan juga contoh jawapan. Kita teruskan Cikgu, silakan. Baiklah, terima kasih Nisa. Sama-sama. Jadi murid-murid, kita teruskan dengan perkongsian untuk soalan esei kertas 2. Apakah contoh yang ingin saya ketengahkan pada hari ini? Jadi murid-murid, kita lihat kepada contoh soalan kelestarian alam sekitar. Kalau kita lihat Nisa, kelestarian alam sekitar ni skop dia adalah sangat luas. Dia boleh melibatkan teknologi hijau, dia boleh melibatkan amalan-amalan teknologi hijau sama ada di rumah ataupun di sekolah, dia boleh melibatkan pencemaran-pencemaran yang berlaku dalam alam sekitar dan sebagainya. Sangat luas, sangat banyak. Jadi soalan-soalan dia mungkin bersifat lebih terbuka. Dan dikaitkan dengan isu-isu semasa pencemaran-pencemaran yang berlaku di dunia ini, murid-murid. Jadi apa nasihat yang ingin saya berikan kepada murid-murid ialah pertama, lengkapkan pengetahuan anda dengan isu-isu semasa berkaitan dengan kelestarian alam sekitar, berkaitan dengan teknologi hijau, berkaitan dengan pencemaran-pencemaran yang terdapat di bumi ini. Jadi kita lihat contoh soalan yang pertama. Okey, contoh soalan yang pertama lebih kepada aktiviti ataupun mungkin aktiviti yang boleh dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Jadi fokus kita terarah kepada apa? Kepada ekoenzim. Jadi dalam soalan ini murid-murid, dia berikan rajah, dia berikan bahan dan radas, pada masa yang sama dia berikan langkah-langkah. Cuma dalam gambar tersebut tidak ditunjukkan langkah dengan lengkap. Jadi berdasarkan rajah, ayat tu dia kata berdasarkan rajah, mesti rujuk rajah. So huraikan bagaimana anda boleh menghasilkan pembersih ekoenzim. Jadi pembersih ekoenzim ni mungkin ada yang pernah buat, ada yang tak pernah buat di rumah. Jadi kita tengok bila gambar ini telah memberikan bahan, jadi seharusnya murid menggunakan semua bahan yang telah dibekalkan sepenuhnya. Kemudian lihat pada proses yang telah diberikan. Kerana apa? Kerana gambar yang diberi dalam soalan memberi peluang kepada calon untuk menjawab dengan lebih baik. Okey, kita lihat kita ada parutan kulit lemon dan oren, kita ada gula perang, kita ada yeast, kita ada air suam, dan bahan-bahan ini mudah didapati di rumah masing-masing. Pada masa yang sama kita ada botol plastik dekat situ. Mungkin botol plastik tu adalah botol plastik 2 liter. Dia besar sikitlah. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok proses, ada gambar, ada bahan, ada botol plastik, kemudian ada corong turas dekat atas tu, kemudian ada penutup, kemudian kita ada penapis, dan akhir sekali ada bekas kedap udara. Jadi gambar ni dah memudahkan murid-murid sebenarnya. Jadi perlu buat ayat yang lengkap saja. Okey, mari kita buat ekoenzim. Okey, kita lihat. Apabila kita nak buat ekoenzim, lihat pada peruntukan markah. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey. Jadi ayat yang pertama, fokus kita ialah campurkan semua bahan tadi. Jadi bila campurkan semua bahan, pastikan murid-murid ikut sukatan yang telah diberikan dalam gambar. Okey, contohnya kita campurkan 300 gram kulit lemon oren, 100 gram gula perang, 3 gram yeast dan juga 1 liter air suam ke dalam botol plastik 2
liter. Lepas campur, lepas campur tadi kita tengok apa kita buat. Okey, kita tutup lah. Ya, Lepas betul. kita tutup dengan ketat, apa kita buat? Kita goncangkan. Jadi kat sini lebih banyak kepada kata kerja. Okey, kita goncangkan botol dengan kuat selama beberapa minit sehingga gula perang tadi larut. Lepas kita goncang dengan kuat selama beberapa minit, maka kita bukalah penutup tadi. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita lepaskan tekanan yang terdapat dalam botol tadi. Baik. Bila kita dah buka, maka kita buang gas tadi setiap 3 kali sehari selama 2 minggu. Jadi hari-hari kena buat 3 kali, 3 kali, 3 kali. Okey, jadi selepas 3 minggu, apa yang kita letakkan di mana? Kita letakkan botol tadi dalam tempoh 2 minggu tadi kita letakkan pada tempat yang bersuhu 35 darjah Celsius. Contohnya di mana? Di atas peti sejuk rumah masing-masing. Jadi suhu dekat situ adalah 35 darjah Celsius. Okeylah. Jadi lepas 2 minggu murid-murid, tapis lah tadi, ada penapis tadi dalam gambar. Jadi kita tapis dulu parutan kulit buah lemon dan juga oren tadi. Kemudian apa yang kita buat? Kita simpan dalam bekas yang kedap udara. Lepas ni kita dah boleh guna dah. Jadi kita guna untuk apa ni, Sah? Kita guna untuk membersihkan lantai. Jadi proses ni ada kaitan dengan kelestarian alam, ada kaitan dengan amalan teknologi hijau. Jadi lepas ni kalau ada parutan kulit lemon dan oren, janganlah terus buang. Boleh cubalah resepi yang telah diberikan tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni mungkin agak berat sedikit, iaitu Raja menunjukkan pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara. Dengar pelan tindakan dasar kan, dasar sekuriti makanan negara ada dalam silibus biologi. Jangan lupa baca, jangan tengok saja, okey. Jadi dekat sini kita ada pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara pada tahun 2021 hingga 2025. Jadi soalan yang ingin tanyakan tentang apa? Bila keluar soalan ni, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan oleh sekuriti makanan? Jadi murid-murid perlu tahu apa itu sekuriti makanan dulu, baru kita boleh jawab soalan-soalan yang lain. Iaitu sekuriti makanan ni lebih kepada apa? Ketersediaan makanan, capaian makanan dan penggunaan makanan tersebut, jaminan penggunaan makanan tersebut. Dan apabila murid-murid tahu tentang sekuriti makanan, kena tahu 4 tonggak yang terdapat dalam sekuriti makanan. Saya ingin ulang kaji baliklah dengan murid-murid apa itu 4 tonggak tersebut. Dia tak tanya pun dalam soalan. Jadi dalam 4 tonggak tersebut menyatakan tentang ketersediaan makanan, akses makanan, penggunaan makanan dan juga kestabilan makanan. Okey, jadi kita lihat contoh soalan yang ingin ditanya. Ini soalan pertama dia dah beritahu dah maksud. Soalan yang kedua pula lebih kepada apa? Faktor-faktor yang mendorong pelancaran pelan tersebut. Pelan apa tadi? Pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara. Mengapa kita perlu lancarkan pelan ini? Apakah faktor-faktor yang mendorong pelancarannya? Kalau tak ada pelan ni, betul. Jadi antara faktornya ialah pertama, populasi penduduk yang semakin bertambah. Sama ada penduduk di Malaysia ataupun penduduk dunia yang semakin bertambah, maka makanan akan jadi lebih terhad. Okey, itu sebabnya pelan ini perlu dilancarkan. Yang kedua, harga makanan yang terlalu tinggi, naik secara mendadak. Disebabkan jurang ekonomi yang sangat jauh, maka pelan ini diwujudkan dan perlu dilancarkan oleh kerajaan Malaysia. Yang ketiga, berlakunya perubahan iklim dan juga bencana alam yang kita tak duga kan, yang boleh mengancam ekosistem, populasi manusia, pengeluaran makanan dan sebagainya. Jadi perlu kita ada satu pelan untuk menyelamatkan penduduk di Malaysia ataupun secara global. Okey, dan yang keempat, akses makanan yang berkhasiat agak terhad. Sekarang ni banyak makanan tapi ada juga yang tidak berkhasiat. Jadi satu pelan perlu diwujudkan supaya semua rakyat Malaysia boleh ada akses terhadap makanan yang berkhasiat, makanan yang cukup dan makanan yang selamat untuk dimakan. Okey, jadi dekat sini dia tanya soalan lain pula murid-murid. Okey, pada pendapat anda, apakah objektif pelancaran ini? Pelancaran pelan ini. Apa objektifnya murid-murid? Kenapa? Jadi objektif ia dilancarkan adalah untuk pertama, kita nak banyakkan sumber makanan. Sumber apa? Sumber dalaman dan juga sumber import. Okey, yang kedua, kita nak melibatkan pelbagai agensi, sama ada agensi awam, agensi swasta dan juga penduduk untuk sama-sama terlibat dalam sistem makanan. Okey, yang ketiga, kita nak pastikan gaya pemakanan kita adalah gaya pemakanan yang sihat dan keberadaan makanan kita adalah dalam keadaan selamat serta harga makanan kita adalah harga berpatutan.
Okey, macam menu baru-baru ni kan ada menu rahmah dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada kesiapsiagaan negara. Negara perlu bersedia untuk kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dalam krisis sekuriti makanan. Okey, kita lihat soalan langkah-langkah pula. Tadi kita dah tanya maksud, kita dah tanya kenapa perlu dilancarkan, objektifnya apa. Okey, kenapa saya tanya benda-benda ni murid-murid? Kerana benda-benda ni ada ditanya dalam buku teks biologi tingkatan 5 di mana murid-murid perlu mencari maklumat sendiri. Akses maklumat sendiri, cari di mana-mana dan berkongsi dalam kelas. Jika murid-murid tidak melakukan aktiviti ini, maka murid-murid tidak dapat menguasai sekuriti makanan ini dengan baik. Okey, langkah-langkah yang mungkin boleh diambil untuk meningkatkan sekuriti makanan ini ialah, okey, kita lihat jawapan yang pertama, iaitu kita galakkan kerjasama pelbagai sektor, sama ada sektor awam, sektor swasta. Contohnya kita nak lakukan program Smart Sawah berskala besar untuk penghasilan bekalan beras yang mencukupi pada penduduk Malaysia. Yang kedua, kita tubuhkan lembaga ruminan negara untuk membekalkan daging yang mencukupi dalam negara. Dan pada masa sama, lama-lama harga dia akan rendah. Okey, harga dia berpatutan kita panggil. Okey, dan kita perkasakan penggunaan teknologi moden dalam revolusi industri 4.0 dalam sektor pertanian dan pengeluaran makanan. Okey, dekat sini saya dah cadangkan 3 kan. Okey, yang keempat, kita luaskan aktiviti pertanian bandar. Di bandar ni susah nak bertani kan. Jadi kalau kita bertani, kita boleh gunakan hidroponik, kita boleh gunakan aeroponik, kita boleh gunakan penanaman vertikal. Di dinding-dinding pun sekarang orang dah tanam sayur-sayur dan sebagainya. Okey, jadi pertanian bandar dan juga kebun komuniti di kawasan yang sesuai. Okey, dan kita perkasakan juga pendidikan dan pembangunan dalam sekuriti makanan ini. Pada masa yang sama, kita perkasakan pembangunan makanan-makanan alternatif lain yang boleh diberikan kepada masyarakat kita, termasuk makanan ternakan. Jadi proses ini tadi kita dah libatkan banyak perkara kan. Sekuriti makanan saja luas dia punya pembentangan dia. Okey, dapat. Jadi kita dah bincangkan tentang apa tadi? Tentang ecoenzyme. Okey, ecoenzyme kita dah bincangkan tentang maksud sekuriti makanan. Kita ada 4 tonggak sekuriti makanan. Kita ada kepentingan kenapa perlu dilancarkan pelan sekuriti makanan. Kita ada objektif lancaran pelan tersebut dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan bahawa sekuriti makanan ini difahami oleh masyarakat Malaysia. Okey, jadi dekat sini murid-murid, penting untuk murid-murid semua kuasai konsep-konsep asas berkaitan dengan teknologi hijau. Sebagai contoh, murid-murid boleh kuasai tentang apa, Nisa? Tentang bangunan hijau. Apakah ciri-ciri bangunan hijau di Malaysia? Jadi dekat sini kalau ciri-ciri bangunan hijau lebih kepada panel solar, lebih kepada apa? Penggunaan bahan kitar semula untuk membuat bangunan tersebut. Kita ada sistem tadahan air hujan untuk menjimatkan penggunaan air. Ya, betul. Jadi dekat sini bangunan hijau itu memang melestarikan alam sekitar. Pada masa yang sama, jangan lupa kuasai pencemaran-pencemaran yang berlaku, contohnya pencemaran air, pencemaran terma. Okey, apakah akibat penggunaan baja secara berlebihan dalam aktiviti pertanian yang boleh mengakibatkan eutrofikasi. Itu antara pengetahuan yang boleh dikongsi lah. Mungkin murid-murid terlepas pandang kadang-kadang nak menghadapi peperiksaan ni. Betul, Nisa? Dan ada satu lagi yang mungkin boleh dimanfaatkan, iaitu amalan-amalan teknologi hijau ataupun amalan-amalan teknologi hijau di rumah atau di sekolah. Contohnya benda-benda mudah saja, menutup suis elektrik yang tidak digunakan, menggunakan kenderaan mesra alam seperti basikal, kenderaan awam dan sebagainya. Jadi jangan lupa kuasai benda-benda ini, Nisa. Ini satu topik yang sangat-sangat menarik kerana penguasaan terhadap topik ini ianya sangat luas. Jadi murid-murid boleh lengkapkan penguasaan dan memahami topik yang telah dibincangkan oleh Cikgu Farid. Baiklah murid-murid di rumah, calon-calon SPM, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Nisa K dan Cikgu Farid. Perbincangan kita hari ini berkisarkan biologi kertas 2 yang mana kita memfokuskan kepada bahagian B dan bahagian C. Ayo kita teruskan perbincangan kita ke topik seterusnya. Cikgu Farid, silakan. Okey, ayo Nisa, masih bersemangat? Masih bersemangat. Masih bersemangat untuk kita teruskan perjuangan kita dalam Sukses SPM 2022 slot pecutan. Baik. Jadi murid-murid, kita kongsikan pada murid-murid contoh soalan esei yang lain. Okey. Contoh soalan ini adalah contoh soalan pewarisan. Kalau pewarisan ni, kalau murid-murid tengok dia nak kacuk, dia tak faham apa ayat, penyataan ayat tu, maka murid-murid akan cenderung untuk meninggalkan soalan ini. Tetapi saya ingin ingatkan murid-murid, kalau soalan pewarisan ni keluar, dia lebih mudah untuk murid-murid skor dan mendapat markah yang lengkap ataupun penuh sekiranya murid kuasai teknik yang betul. Okey, kita lihat. Yang pertama, soalannya adalah rajah menunjukkan kacukan pewarisan warna sejenis bunga. Tengok gambar pun dah tahu dah, kita ada bunga warna ungu dan juga bunga warna putih. Okey, dia tanya berdasarkan rajah. Rujuk rajah betul-betul. Berdasarkan rajah, lukis rajah skema. Dekat situ untuk menunjukkan bagaimana keputusan tersebut diperolehi. Jadi berdasarkan rajah ini Nisa, kita dapat lihat kita ada generasi induk. Iaitu baka tulen, di mana apabila bunga ungu dikacukkan dengan bunga putih, semua bunga yang terhasil dalam generasi pertama semuanya warna ungu. Mana pergi putih? Dah tak ada dah. Sebab kita tahu ungu ini dominan. Dia lebih dominan berbanding bunga putih. Bunga putih, maka anak yang terhasil dalam generasi pertama maka semuanya berwarna ungu. Tetapi bila kacukan untuk generasi kedua dibuat, muncul pula bunga warna putih. Dengan nisbah berapa? 3-1. Jadi bilangan bunga ungu dia letak sini 705, bunga putih adalah 224. Kalau kita lihat dari aspek nisbahnya, dia akan jadi 3:1. Jadi berdasarkan gambar, murid perlu lukis rajah skema kacukan. Lukis rajah skema kacukan ini. Jadi kita nak dapat markah penuh ni murid-murid. Jadi macam mana kita nak lukis? Mudah sahaja. Pertama, kita kenal pasti dulu kacukan di bahagian atas. Kita bagikan pada dua bahagian. Bahagian atas untuk generasi F1 dan bahagian bawah untuk generasi F2. Okey, kita mulakan satu-satu. Jangan gelabah sangat dalam untuk menjawab soalan ini. Okey, yang pertama kita lihat untuk rajah ni markah dia 10 tadi. Okey, kita lihat contoh jawapan dia. Jadi contoh jawapan pertama, murid-murid buat petunjuk dulu. Petunjuk ini kita nyatakan dulu apakah huruf yang kita nak gunakan, genotip yang kita nak gunakan, di mana huruf tadi B besar adalah alel dominan bagi trait warna ungu dan B kecil untuk alel resesif bagi trait warna putih. Kita janganlah letak huruf U. Kita tahu U tu ungu kan, kita ambil U. Sebab apa? U besar dengan U kecil bentuknya lebih kurang sama. Dan saya takut murid-murid akan berlaku kesilapan ataupun guna huruf P putih. Huruf P besar dengan P kecil, kalau murid-murid salah tulis, dia seakan-akan sama. Jadi murid-murid cenderung untuk lakukan kesilapan. Kalau B besar dengan B kecil ni, nampak ada beza dia. Okey. Jadi kita buat petunjuk dulu. Selepas kita buat petunjuk, baru kita buat rajah skema kacukan. Okey, kita tengok untuk yang bahagian generasi pertama tadi, kita lihat bunga ungu, kita letak fenotip dulu. Fenotip bunga ungu adalah ungu. Fenotip bunga adalah ungu dan putih, dan genotip dia iaitu genotip yang ingin dibawa oleh bunga ungu adalah yang ini baka tulen. Kalau baka tulen, B besar. Kedua-duanya adalah huruf besar. Kalau baka tulen bagi alel resesif adalah B kecil. Yang ungu tadi dominan. Turunkan dia punya gamet melalui proses meiosis, kita akan dapat B besar, B kecil. Kita buat persenyawaan, maka genotip yang terhasil untuk generasi F1 adalah B besar, B kecil. Jadi itu sebab kita dapati bunga generasi F1 tadi semua warna ungu. Sebab apa? Ada alel dominan B besar dekat depan. Jadi alel resesif ini tidak dapat menunjukkan cirinya. Jadi untuk generasi F1 ni, generasi pertama ni dah selesai. Jadi murid-murid, cikgu ingin ingatkan, kalau rajah skema kacukan, murid lebih cenderung buat yang bahagian ini saja. Tapi bahagian tepi ni, aspek-aspek ni, perkara-perkara ni murid-murid tak letak. Itu yang menyebabkan murid akan kehilangan
markah. Jadi buat dengan lengkap. Fenotip induk, genotip induk, meiosis, gamet, persenyawaan, genotip F1 dan juga fenotip F1. Ini untuk generasi pertama. Sama juga proses yang berikutnya. Jadi proses yang berikutnya kita dapat berapa tadi nisbah? 3 nisbah 1. 3 bunga ungu, 1 bunga putih. Bunga putih pula muncul balik pula dalam generasi kedua. Generasi pertama tak ada pun bunga putih. Ya. Okey, jadi kita nak buat kacukan apa? Kacukan sesama sendiri F1 ini, generasi pertama ini. Jadi dekat sini kita kacukkan sesama dia. Okey, jadi bila kita kacukkan sesama dia, ya kita gunakan heterozygot tadi. Satu huruf besar, satu huruf kecil. Jadi heterozygot kacukkan dengan heterozygot bagi bunga ungu ini, kita akan dapat ungu, 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 putih. Okey. Satu lagi peringatan yang saya nak beri, kalau kita dah buat kacukan ni, garisan ni jangan salah. Garisan ni pastikan garisan dia betul pada genotip yang betul. Okey. Jadi bila kita dah dapat ungu, 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 putih, maka nisbah dia berapa tadi? 3 nisbah 1 melengkapi bilangan yang telah dicadangkan pada soalan tadi. Okey. Jangan lupa murid-murid di kat bahagian tepi ni tulis dengan lengkap. Iaitu apa tadi? Kita ada fenotip, genotip, kita ada meiosis, proses penghasilan gamet, meiosis. Maka terhasilnya gamet, kemudian kita senyawakan melalui garisan yang anda buat dengan teratur menggunakan pembaris. Kemudian kita ada genotip bagi generasi kedua, F2, iaitu fenotip generasi kedua, dan lengkaplah kamu punya rajah kacukan skema ini. Baik. Senang kan Nisa? Untuk dapatkan markah. Setakat ni boleh mengikuti. Jadi murid-murid kena kuasai dulu gambar, kuasai genotip dan fenotip, gunakan huruf yang betul, barulah kita dapat buat rajah kacukan skema yang lengkap dan teratur. Baik. Okey, kita teruskan lagi. Boleh. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Terangkan jenis pewarisan yang ditunjukkan. Pewarisan apa ni? Dia kata apa? Pewarisan ini yang bunga tadi, bunga tadi merupakan pewarisan monohybrid. Bila monohybrid, kita panggil sebagai hukum Mendel yang pertama ataupun dikenali sebagai hukum segregasi. Di mana dalam hukum Mendel yang pertama ni menyatakan bahawa ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alel. Contohnya macam bunga ungu tadi dikawal oleh sepasang alel, kita panggil baketulin tadi, B besar, B besar. Okey, kalau bunga putih baketulin B kecil, B kecil. Bila berlakunya proses meiosis, alel tadi akan terpisah. Bila alel itu terpisah, maka akan bentuklah gamet. Gamet tadi yang huruf yang satu-satu tadi, single tadi, kita pisahkan B besar tadi, dia jadi B besar satu tempat, B besar satu tempat. Okey, gamet lah kita panggil. Okey, jadi hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan ke dalam gamet. So, jadi kacukan tadi, kacukan bunga tadi, bunga ungu dan bunga putih merupakan kacukan monohybrid. Okey, iaitu hukum Mendel pertama. Jadi kalau cikgu dah terangkan hukum Mendel pertama, murid-murid kuasailah pula hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua dia melibatkan kacukan dihybrid. Bila kacukan dihybrid dia melibatkan segi empat punet. Segi empat punet. Jadi kalau dihybrid ni dia panjang sikitlah, tapi bendanya mudah saja kalau kamu kuasai genotip dengan baik. Okey. Okey, kita lihat soalan yang berikutnya. Ahmad mempunyai kumpulan darah A berkahwin dengan Siti, kumpulan darah B. Ahmad kahwin dengan Siti. Ahmad darah A, Siti darah B. Tiba-tiba soalan tanya, dengan melukis rajah skema, terangkan kemungkinan pasangan ini mendapat anak yang mempunyai kumpulan darah O. A kahwin dengan B, dapat anak darah O. Jadi dekat sini macam mana tu Nisa kan? Jadi murid-murid kacukkan A, B, tak dapat pula darah O. Sebab apa? Salah dia punya genotip. Okay, jadi dekat sini kita tengoklah. Okay, bila Ahmad ni dia nak kahwin dengan Siti, ada anak darah O tadi, Ahmad tu dia mempunyai kumpulan darah A yang heterozygot. Maksudnya genotip dia heterozygot, satu huruf besar, satu huruf kecil, satu dominan, satu resesif lah maksud dia dekat situ. Okay, kemudian Siti pun sama juga. Siti di kumpulan darah B heterozygot. Okay, kita lihat rajah kacukan skema dia dekat sini. Yang ini Ahmad AO, Siti BO, iaitu A dominan, O resesif, B dominan, O resesif. Jadi bila mereka berkahwin dua, kita akan dapat gamet yang terhasil AO dan juga BO. Persenyawaan berlaku, maka terhasillah anak yang ada darah AB
darah A, darah B dan juga darah O. Jadi bila Ahmad dan Siti kahwin, keempat-empat kemungkinan keempat-empat kumpulan darah ni ada pada jenis anak, bilangan anak yang terhasil nanti. Jadi kemungkinan untuk dapat darah O pun ada. Okey, ini soalan berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan kumpulan darah. Okey, kita lihat satu lagi contoh soalan, iaitu contoh teknologi genetik. Teknologi genetik pun antara teknologi yang sedang berkembang di Malaysia, melalui kajian penyelidikan di universiti. Kalau anda berminat boleh teruskan dalam bidang teknologi genetik ini. Okey, kita lihat soalannya. Raja menunjukkan contoh makanan terubah suai genetik. Bincangkan kelebihan penghasilan makanan terubah suai genetik terhadap kehidupan manusia. Dia bagi jagung dan juga tomato. Jadi dekat sini kita lihat kelebihan saja, fokus pada kelebihan, jangan cerita pasal keburukan dia. Okey, jadi kebaikan dia apa? Iaitu meningkatkan jangka hayat dan tidak mudah rosak. Dia ada meningkatkan kualiti nutrisi di mana ada vitamin, ada karbohidrat dan juga ada protein. Kemudian kita ada meningkatkan hasil keluaran pertanian dan juga bekalan makanan. Okey. Kemudian kita ada menghasilkan tumbuhan rintang terhadap makhluk perosak atau serangga, cuaca dan juga penyakit. Dia ada tanaman mempunyai toleransi terhadap herbicide dan juga logam berat. Okey, dan juga dia akan mengurangkan kos ekonomi, jejak karbon di mana kurang pembukaan tanah dan penggunaan pestisida ataupun racun. Jadi dekat sini ini antara kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam makanan terubah suai genetik. Baiklah, itu dia Cikgu Farid telah pun membincangkan contoh-contoh soalan sepanjang episod kita pada hari ini. Diharapkan calon-calon SPM yang sudah menonton dapat, orang kata apa, pelbagai input untuk membantu anda menjawab soalan. Sedikit rumusan Cikgu Farid dan pesanan kepada calon-calon SPM di luar sana. Okey, sedikit rumusan dan pesanan daripada saya Cikgu Farid. Apa yang ingin saya ingatkan kepada murid-murid adalah yang pertama, bila soalan bahagian B menghendaki murid-murid menjawab satu soalan saja daripada dua pilihan, maka jawablah satu sahaja. Pilih satu soalan yang murid-murid boleh fokus dan jawab secara maksimum. Dan jangan lupa sebelum kita jawab soalan esei ini, rangka dulu jawapan anda dengan baik dalam kertas soalan, kemudian pindahkan jawapan anda ke dalam kertas jawapan. Jangan terus tulis dalam kertas jawapan. Okey? Kemudian bila kita menjawab, murid-murid mesti berdasarkan pengetahuan biologi yang anda pelajari di sekolah bersama dengan guru anda. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Muhammad Farid dari SMKI Keruh Melaka di atas perkongsian pada hari ini buat calon-calon SPM 2022, dan juga terima kasih jurubahasa isyarat kita Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Selamat maju jaya ni saya ucapkan kepada calon-calon SPM di luar sana. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih Cikgu.